Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Saya kalau datang ke sini selalu dipanggil Musa. 我每一次到这个地方，大家都称呼我为牧师。 Dan saya harus merefleksi, saya cuantau ya. 呀，我赚了。 Ini karena kerjaannya jemaat PIK ya. 这是并会中文的称呼。 Saya tadi bilang sama Musa, laporin aja ke sinode. 我对这里的同工说，告诉我们的区会吧，我现在就是牧师了。 Saudara jemaat Tuhan, hari ini tema kita adalah My Walk with Jesus from an Empty Tomb. 我们今天的这个题目就是永恒的爱。 Mari kita membuka Alkitab Matius 28 ayat 1 sampai 10. 今天的题目是从空坟墓与耶稣同行。我们要翻开马太福音第28章。 Saya akan bacakan untuk setiap kita. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." 安息日将近，7日头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看啊，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。” Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya berkhotbah di sebuah kebaktian doa. 现在主所爱的弟兄姐妹们，不久以前我在一个祷告会里面传讲神的信息。 Dan di dalam menyongsong Jumat Agung dan Paskah, di dalam kebaktian doa itu ada satu tema 7 dosa maut. 在那个节目里面，当我们迎接耶稣的受难跟耶稣的复活的时候，那边有7个题目。 Dan setiap jemaat diajak mengaku dosa sesuai dengan jenis 7 dosa maut. 那么每一位的弟兄姐妹们，大家被邀请，可以在神的面前承认我们曾经所犯过的7种的罪。
Saya merasakan bahwa jemaat sungguh-sungguh mengaku dosa, saudara-saudara. 我感到当时每一个弟兄姐妹们真正的真恳的将神悔改。 Dan ketika bagian akhir dari setelah pengakuan itu ada sebuah berita tentang pengampunan Tuhan atas 7 dosa itu. 当每一个人认罪悔改的时候，到最后，当我们知道主已经赦免了那7种的罪以后， Saya pribadi mulai tidak nyaman, bukan berarti saya tidak mendukung pengakuan dosa, saudara-saudara. 我开始感到不舒服，不是说我不承认我们所不是说我不承认我们刚才所祷告承认7项的罪过一样。 Tetapi pertanyaannya adalah mengapa ketika seseorang mengaku dosa dengan begitu serius dan bisa begitu nyata, tapi ketika bagian pengampunan tidak powerful. 为什么？我想为什么每一个人当认罪的时候，这么样的尽心尽力在神的面前祷告，寻求自己的原谅。当神原谅我们的时候，我们没有完全的被释放。 Di dalam dunia ini kita diajar sejak kecil ketika kita bersalah di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita harus mengaku, dan ketika kita mengaku itu rasa penghukumannya nyata. 当我们在还小的时候，无论在学校，在我们游玩的地方，在我们的周遭，当我们做错事情的时候，都要求叫我们认错。当我们认错的时候，我们就好像感到这些都已经实行了。 Sehingga tubuh kita sudah sangat mudah take it serious, menganggap serius sebuah kebersalahan. 所以每一个人知道、体会到，当我们做错事情的时候，我们都知道我们的肉身做错了事。 Apalagi kalau sekolah dipukul guru, disuruh di depan, di rumah dipukul orang tua, jelas menakutkan sebuah kesalahan. 或者在学校被老师挨打了，到了家中被父母亲打了，我们就很清楚的明白我们做错了事。 Tetapi tubuh kita sangat jarang merasakan sebuah pengampunan, penerimaan, dan cinta ketika kita setelah berbuat dosa. 但是我们的身体很难体会到，当我们做错事情的时候，我们真正的得到了一个释放，得到了一个饶恕。 Walaupun kita mengerti konsep-konsep tentang pengampunan dosa yang nyata, tapi begitu kita merasa diampuni, banyak orang Kristen bertahun-tahun tetap tidak merasa hidupnya diampuni. 虽然我们知道这一些，我们的神饶恕了我们，但是多少年过后，我们还是感觉到我们的上帝不饶恕我们。 Karena tubuh kita tidak merasakan pengampunan yang nyata, saudara-saudara. 因为我们的身体，我们从来不很明显的体会到我们得到了赦免。 Berbeda dengan seorang anak yang ketika dia mengaku dosa kepada orang tuanya, dan setelah selesai dosa itu, papanya memeluk dia dan menangis, "Kamu tetap anakku dan aku mencintai kamu." 非常的不一样。当一个孩子他犯错的事的时候，他跟他爸爸认错，那他的爸爸把他拥抱，对他说：“我赦免了你，我原谅了你。” Permasalahannya berapa banyak anak-anak atau kita mengalami hal itu, saudara-saudara. 问题就是多少做的事，我们曾经经历过如此的事呢？ Keberdosaan nyata, tapi pengampunan begitu jauh. 很清楚的罪，但是累积在我们的身上。 Untung ada film-film Korea ketika memaafkan memeluk tidak ikut menangis. 还有这个韩国的片，当一个人认错的时候，我也一样跟他们流泪。 Tapi bagaimana ketika tubuh kita sendiri, pernahkah kita didekap dan dimaafkan dan tetap dicintai sejauh, seburuk-buruknya kesalahan kita? 对于我们的身体怎么样呢？我们犯了很多的罪，是不是我们来到神的面前，我们可以领受到神自己亲自的饶恕呢？ Pengalaman tubuh kita itu nyata, saudara-saudara. 我们身体的经历是很清楚、很可以看得到的。 Pertanyaan saya bertahun-tahun, saya lebih mudah khotbah Jumat Agung daripada Paskah. 多年以来，我的经验，我比较容易讲以关于受难节的一些的过程，好比叫我讲这些关于复活节的过程。 Begitu Jumat Agung ada penyaliban Yesus, Yesus yang menderita, yang mencintai, begitu kerasa dekat, saudara-saudara. 当受难节的时候，耶稣被钉在十字架上，我们每个人在那边流泪，好像觉得这么的靠近我们的神，他被钉十字架。 Tapi begitu Paskah kayaknya kok
Ya Yesus bangkit, tapi sesuatu yang kayak jauh dari tubuh saya. 复活节啊，就是这样子，立场是的，好像这一些事情远离了我。 Kemenangan itu seolah-olah tidak begitu kuat. 得胜好像没有在我里面操纵着我。 Saya tahu dengan pikiran saya kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Tapi pengalaman tubuh akan kebangkitan Yesus kok rasanya jauh ketika saya harus melayani saudara-saudara. 我的思想知道耶稣复活了，但是这种经验远离我很远，好像我怎么样才是可以侍奉那复活的主呢？ Mengapa seperti ini? 为什么如此呢？ Barangkali saudara-saudara karena penderitaan terasa lebih dekat di dalam tubuh kita dibanding kemenangan. 可能是因着受苦在我们的身上，比起我们得胜还要过胜。 Penderitaan itu menjadi bagian harian kita dan kita sulit melihat kemenangan. 受苦是我们每一天可以经历得到的，我们很少看到一些得胜的日子。 Bagaimana Anda ketemu seorang atlet yang udah bertahun-tahun bertanding tetapi dia tidak pernah satu kali pun menang. 你这边看到一个选手，他在那边比赛了好几年，从来没有一次他赢了，他得胜了。 Dan Anda berkata kepada dia, wah kemenangan itu dahsyat, kamu pernah rasakan kan? Mari kita bersorak untuk kemenangan yang pernah kita rasakan. 你曾经对他说吗？那个成功，得到了分数是最好的，你曾经经历过吗？来吧，我们一同来庆祝你得胜的日子。 Barangkali kemenangan itu jauh dari banyak hidup orang Kristen, saudara-saudara. 可能得胜的日子远离我们每个相信人的身上。 Atau bahkan kemenangan yang sebetulnya sudah ada di kehidupan kita. Kita tertutup dan tidak bisa melihat kemenangan itu di dalam hidup kita. Karena penderitaan yang begitu dalam. 或许本来我们的身上已经有得胜的日子，但是因着我们每一天所经历的就是一些难处、一些困难的日子、受苦的日子，所以我们很难看到那些得胜的日子。 Nanti kita akan kembali ke sini bagaimana kita merasakan kemenangan itu. Dan betul-betul bisa merasakan kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang dahsyat dalam hidup. 我们要回到这里，我们也可以看到那真正的得胜，看到那非常棒的得胜，我们可以来学习这一些。 Saudara-saudara, pada masa itu kubur kosong adalah sebuah pengharapan. Kebangkitan adalah pengharapan bagi orang percaya. 那时候对于相信的人，那个空坟墓，那个复活是一些相信人的一个盼望、期望。 Bagi orang-orang saleh di Israel yang sudah dijajah oleh bangsa-bangsa berpuluh-puluh tahun, saudara-saudara, kebangkitan adalah sebuah pengharapan. 那么这被欺压的这些百姓10多年，那么这个复活是他们的期望。 Karena mulai timbul pertanyaan, banyak orang-orang saleh mati di tangan penguasa-penguasa asing penyembah berhala. 很多虔诚的人被一些异教徒、被一些别的势力而杀死。 Sehingga di Alkitab, di Perjanjian Lama, di kitab Daniel ditanyakan bahwa orang-orang yang sudah mati akan bangkit. Orang-orang saleh yang udah mati akan bangkit, artinya apa? Kesalehan tidak kalah di tengah kefasikan dunia. 在但以理里面记载，一些相信的人虽然死了，他们还可以被复活过来，因为这个得胜、复活的得胜，从来不会被击败的。 Di Daniel juga ada gambaran akan utusan Allah yang adalah anak manusia yang seperti Tuhan sendiri. 可以看到被差派的人子，那就是主耶稣自己。 Ini adalah sebuah gambaran kemenangan ketika ada kebangkitan itu, saudara-saudara. 这是描述那里头有得胜， Tapi ternyata ini juga sesuatu yang berbahaya. 但是这些都好像是都有危险性的， Ini adalah sesuatu yang menakutkan, saudara-saudara. 这是很可怕的。 Karena murid-murid ketika mendengar ini dia harus berhadapan dengan penguasa Romawi yang sudah berjaga-jaga. Jangan sampai murid-murid Yesus buat onar. 这些的门徒们，他们很害怕，他们要面对这些有势力的罗马兵丁，怕他们在那边造反，怕他们在那边来煽动。 Maka ada penjaga yang menjaga kubur itu, saudara-saudara. 所以在那坟墓里面有守卫的军兵。 Murid-murid juga akan berhadapan dengan para penguasa Yahudi yang menyalibkan Yesus. 那些门徒们，他面对那个钉十字架的那些法利赛人，
Ketika Injil ditulis, kubur yang kosong adalah gambaran kebangkitan dan kemenangan yang sangat menakutkan. 当福音在那边记载，那个得胜的空的坟墓是一个很可怕的。 Karena ketika murid-murid memberitakan akan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus, mereka siap dianiaya, saudara-saudara. 门徒们报告空坟墓，耶稣复活了，他们准备好了要被迫害。 Maka kita melihat di bagian tadi ada kata jangan takut. 我们可以看到，不要惧怕。 Karena ketika pemberitaan akan mati Yesus mati dan bangkit, itu sesuatu yang menakutkan. 因为听到好像是一个很可怕的事。 Aku akan mengalami penganiayaan, aku akan dibuang dari keyahudian, aku akan disakiti oleh penguasa. 我会经历到一些被迫害、受到的苦难，被一些政掌权者所丢弃。 Kubur kosong berbicara tentang pengharapan yang menyatakan sukacita yang besar, tapi juga ketakutan yang dahsyat. 空坟墓带来一个非常有盼望的信息，但是也带来一个很可怕、很可怖的事。 Apalagi ketika ini diberitakan melalui seorang wanita, 更何况 saudara. 是这些消息是从一位女人的口中所诉说出来的。 Di sini dikatakan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang melihat malaikat datang dan mengatakan Yesus tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. 在这里讲到是有莫大拉的玛利亚跟其他的玛利亚，他们看到耶稣不在这里，他已经复活了。 Saudara tahu bahwa wanita tidak bisa diterima sebagai saksi di dalam sebuah proses hukum pada masa itu. 你们知道，当初女人不可能做一个见证人。 Justru berita pengharapan ini pertama kali disaksikan wanita yang tidak bisa dipercaya masyarakat pada masa itu, Yahudi ataupun Romawi, 但 saudara. 是偏偏传讲这个信息的人是从一个女人的口中。 Maria harus menceritakan kepada murid-murid yang tentunya murid juga nggak mudah percaya, kamu perempuan. 玛利亚对他的门徒说，门徒也半信半疑，心里说你是女人啊。 Maka bagian ini menjadi sebuah pembelaan apologetik yang mengatakan apa? Injil tidak pernah dirubah. Karena kalau melihat perempuan sebetulnya merugikan. Karena perempuan tidak bisa dipercaya pada masa 这里有 itu. 个辩护说，看到一个女人好像是吃亏的，因为当时女人是不可以相信的。 Kalau penulis Injil ingin mendapatkan audiens banyak, harusnya kisah ini tidak perlu dituliskan karena akan merugikan. Karena perempuan tidak bisa dipercaya pada 其 masa itu. 实，若是讲起来，这个经文不应该记载在圣经里面，因为当时的女人是被人瞧不起的。 Tapi Alkitab kita menyatakan dengan jelas wanita ini melihat dan dia menjadi takut. 但是圣经很清楚的记载，这个信息是从一个女人的口中所发出来的，使到大家都非常的惧怕。 Sehingga malaikat yang datang mengatakan, janganlah takut. 所以天使来对他们说：“不要害怕。” Berita kebangkitan pada masa itu adalah berita yang menakutkan. 复活的信息当时是一个很可怕的消息， Tapi juga berita yang mendatangkan sukacita yang begitu besar. 但是也是一个带来非常巨大喜乐的消息。 Saudara bayangkan ketika kita mungkin mengalami sebuah, ada saudara kita yang sedang, orang yang kita cintai sedang di dalam sebuah bencana yang kita tidak bisa melihat kabarnya, saudara-saudara. 我们可以想象到，当一个我们的亲人他遭遇到一些我们不知道来龙去脉、不知道事情结果的事， Lalu ada orang yang datang mengatakan kepada kita, anakmu, suamimu selamat. 有人告诉我们，你的孩子、你的丈夫他没死，他活了，活着。 Bagi kita itu adalah real banget karena apa? Kita pernah bersama dengan anak kita atau suami kita atau istri kita dan kita bersuka cita dan ada pengharapan, betul? 我们很高兴，我们知道我们的孩子、我们的亲人他没有死，因为我们跟他在一起，这是一个非常大喜乐的信息，对吧？ Tapi mungkin juga ketakutan, benar gak berita ini karena aku tidak melihat langsung. 可能我们害怕，对吗？对吗？因为我们没有亲眼看到。 Saudara, ini juga seperti iman kita karena kita sering dikasih itu Yesus mengasihi kita dan Yesus menang atas maut memberikan pengharapan. Mungkin kita juga punya pengharapan, saudara-saudara. 我们时常知道耶稣给我们盼望，给我们喜乐，但是我们多少时候很希望得到神所给我们的盼望。 Tapi mungkin kita juga ragu berkali-kali ketika mengalami pada kehidupan karena kita bertanya, betulkah itu?
多少时候我们疑惑，我们怀疑，是真的这一回事吗？ Ada sukacita tapi juga ada ketakutan. 有喜乐，但是有惧怕。 Ketakutan bukan hanya Maria ini ketakutannya bukan karena takut dianiaya dan tidak dipercaya, tetapi juga takut apakah ini benar. 玛利亚她害怕，不是因为她怕被逼迫、被人家伤害，乃是她有一点害怕是这个消息是否是正确的呢？ Padahal malaikat sudah mengatakan janganlah takut. 其实天使很清楚告诉她不要害怕。 Malaikat sudah diuruh pergi dia ke Galilea akan berjumpa dengan Yesus. 这个天使叫他去到这个加利利去见其他的门徒。 Seperti khotbah-khotbah di tempat ini yang akan mengatakan suatu hari kamu akan merasakan kemenangan dan Tuhan berada bersama dengan engkau. 就像我们所知道的，神要对你们说话，你要看到耶稣得胜、耶稣复活的实情。 Tapi terkadang ketika menjalani perjalanan iman kita menjadi ragu benar tidak. Tapi kita juga mulai percaya tidak percaya terus saudara bergoncang di sana. 但是多少时候在我们的信心的路程当中，我们时常在那发问：对吗？真的吗？我们也不敢在那边跨上一步。 Saudara di sini Maria mulai mengalami ketakutan yang nyata, tapi juga pengharapan yang penuh sukacita yang juga mulai nyata. 就在那个时候，玛利亚感到害怕，但是她也感到是真正的消息是对的。 Karena malaikat itu nyata dirasakan dengan tubuhnya. 但是她很清楚的可以看到玛利亚显现在她的面前。 Sama kalau cerita tadi ketika kita mendengar orang keluargamu baik-baik saja dalam bencana itu. Terus kita melihat berita. Ada banyak orang yang selamat dari kecelakaan, dari bencana itu. Kita mulai ada pengharapan. 就像我们听到我们的家人他们平安无事，看了很多报告，一大群人他们都平安无事，我们看到了，我们会感到很安心。 Saudara-saudara, Yesus tahu bahkan sebelum sampai ke Galilea, Yesus sudah mendatangi mereka. 当他们还没有到加利利的时候，耶稣已经来到他们的跟前， Dengan satu salam yang hangat, Shalom. 带着一个问安，对他们说：“愿你们平安， Damai sejahtera atasmu. 但愿恩惠平安随着你们。” Saudara-saudara, ketika kita khawatir akan seseorang yang kita cintai, apa yang terjadi. Dan ketika dia menelepon kita, 当 bilang, 我们挂虑到一个我们所爱的人，他们接受我们的电话，可能 Halo mama, papa. 爸爸妈妈， Ada ketenangan. Ada ketenangan saudara-saudara. 感到非常的安定。 Dan bukan hanya itu, Yesus menyatakan di depan mata Maria dan Maria yang lain itu, dia hadir secara nyata. 不单单如此，耶稣站在大拉的玛利亚跟其他的玛利亚面前，很清楚的给他们看到他本身。 Relasi mereka sangat dekat, guru dan murid saudara-saudara. 门徒跟老师的关系非常的亲密。 Murid di dalam tradisi Yahudi sering duduk di dekat kaki rabai. 做一个门徒的时常坐在夫子、坐在老师的脚前，聆听他的教导。 Langsung mereka mendekat kakinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia 他们 saudara-saudara. 马上跑过去抱住他的脚，亲他的脚，拜他。 Saya cuma pernah di kakinya mama saya saudara-saudara. Di lutut tepatnya ketika 1 tahun sekali gereja meminta anak-anak berlutut di kaki orang tuanya. 有一次教会叫我们做会友的跪在妈妈的脚前，我曾经有一次跪在妈妈的脚前， Di kaki mama papa saya. 在爸爸妈妈的脚前我跪下来。 Jadi setiap akhir tahun gereja memerintahkan anak-anak jam 12 malam di gereja. Kami semua berlutut di lutut orang tua kami. 年底教会复议12点，孩子们要在父母亲的脚前跪下。 Mama papa saya sudah meninggal tapi saya tidak pernah melupakan ketika saya berlutut dan menangis di kaki mereka. 爸爸妈妈回天家了，但是直到如今，我从来没有忘记过，当时我跪在爸爸的妈妈的面前痛哭。 Saya tidak hanya merasakan saya berlutut, tapi saya juga merasakan dekapan. 不单单我跪在那边，我感到我们非常的亲近。
Saya percaya saudara-saudara di waktu ini Yesus juga mendekap mereka dengan penuh dengan cinta. Ini aku yang sudah tercabik-cabik dan hidup. 我相信当时耶稣说：“这是我为你们被撕裂的身体，我爱你们，这就是我耶稣。” Kamu pikir kasih kalah? Tidak, kasih menang dan aku hidup. 你知道一切吗？我活着。 Saudara bayangkan perasaan seorang yang melihat gurunya tercabik-cabik di kayu salib. Dan sekarang gurunya hidup dan mendekap mereka dengan cinta. 你有想象到吗？当时他的老师被鞭打、被撕裂，现在他坐在那边， Pasti ada sukacita dan kemenangan yang dahsyat saudara-saudara. 一定有很不寻常的得胜、不寻常的爱。 Dan ketika ini sudah tidak akan perlu disuruh, kamu bersaksi buat aku. 不需要再说你为我做见证吧。 Ketika mereka merasakan dekapan cinta gurunya, mereka mengatakan kepada murid lain, aku sudah disentuh dan aku menyentuh guru kita hidup. 当他们靠近耶稣的时候，他对他的朋友说：“我靠近了我的主，我跪在他脚前，我享受到我们的主与我同在。 Pengharapan kita tidak sia-sia. 我们的盼望不突然的。 Kasih tidak kalah di tengah kefasikan. 爱不在一些细微的面前败弃。 Kasih menang, mari terus mengasihi sampai akhir hidup kita ada pengharapan kehidupan di dalam 我们 Kristus. 爱完全的向上，因为在耶稣里面我们有盼望。 Saudara, bagaimana kita bisa menghidupi kebangkitan Kristus dengan begitu kemenangan? 我们怎么样可以活出耶稣的这个复活，用得胜的热实而活出来？ Saudara-saudara, mungkin kita terlalu fokus dengan segala penderitaan kita. Nyata saudara-saudara, penderitaan harus ditangisi. 我们可能太过集中于我们受苦我们受苦，我们在那边流泪哭泣。 Tapi mungkin kita lupa ketika kita di dalam keadaan menderita, kita lupa banyak kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. 我们忘记我们痛苦当中，我们流泪当中，我忘记了神给我们得胜的日子是如何的浩大。 Sehingga kita menjadi orang-orang buta seperti kata Santo Agustinus yang mengatakan apa? It is no advantage to be near the light if the eyes are closed. Nggak ada gunanya di bawah terang, tapi kau tutup matamu. 就好像一位名人说，虽然在一个晴天光日的日子，我们瞎了眼，我们都看不到一切。 Saudara, bagaimana orang bisa merasakan kemenangan dari kebangkitan? Dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 一个人怎么样知道他得胜，知道怎么样他可以往前，是要他自己个人跟神有一个很亲密的关系，有很好的过程。 Tuhan pakai para hamba Tuhan, para anak Tuhan, pelayanan-pelayanan di gereja yang bisa menyentuh tubuh secara nyata. 神使用教会的所有的传道牧师，这些圣工人员，给我们可以看到、可以摸到、可以看到很清楚的这些人的存在。 Di situ kita bisa mengalami pengalaman personal dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. 就在那时候，我们可以借助他们，可以接受到、领受到神的光临。 Tapi kadang di gereja ketika kita tidak bisa merasakan itu, kadang di rumah kita di dalam keadaan yang berat. Ketika kita sendirian, kita pun bisa merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. 在教会又是很沉重，到家里好像各是一人，但是我们还可以享受到，还可以经历到上帝的爱。 Setiap orang punya waktunya yang berbeda. 很多人他都有不同的时间。 Mungkin beberapa dari kita sudah mengalami, tapi ada beberapa kita masih merindukan perjumpaan pribadi. Sehingga yang membuat kita tidak mungkin lagi meragukan keberadaan cintanya. 在我们当中很多已经经历过了，但是我们当中还有一些还没有经历过的，他们渴望、渴慕可以经历过，可以知道这些跟神交通的过程。 Di Jumat Agung ini saya banyak menangis, saudara-saudara. 在受难节里面，我很多次的在那边流泪。 Salah satu adik bimbing saya yang setia melayani di gereja GKY terkena kanker masih muda, di bawah 27 tahun. 一个我的这个27岁的会友们，他病了，他得了癌症。 Sekarang hanya untuk menahan bagaimana kanker itu tidak naik ke paru-paru. 现在是保持着意识着，好叫他的这个癌细胞不在那边扩散。
Sudah hampir saya lupa berapa 1-2 tahun dia berjuang dengan rasa sakit. 他1年2年的时间，他对这个他的疼痛来面对这一切。 Suatu hari istri saya kirim playlist dan dia melihat di salah satu lagu memuji Tuhan sampai akhir hidupku. 我的其实他寄给了一个首诗歌，至终到时我要喜乐赞美主。 Dan ketika dia mendengar akhir hidup dia takut dan dia menangis. 当他听到那个至终临终的时候，他哭了。 Dan dia bertanya, Tuhan, apakah ini akhir hidupku? 他说：“主啊，难道这就是我的生命吗？” Dia menangis ketakutan. 他害怕的痛哭了。 Dia masih pengen hidup, dia masih pengen melayani. 他还要活，他还要服侍。 Dan di dalam pengalaman spiritual dia ketakutan dan dia merasakan ada Tuhan yang hadir memeluk dia. 他的精神的过程里面，他感到神莅临在他当中。 Dia tanya, Tuhan, aku bakal pulang atau aku bakal hidup? 他对神说：“主啊，你要接我回去，还是存留在这个世界呢？” Dia hanya merasakan Tuhan terus mendekap di erat. 他感到神拥抱他，这么亲密的拥抱他。 Dia telepon sama saya, dia mengatakan, kok Tuhan nggak jawab. 他打电话给我，他说：“神不应允我的祷告。” Saya cuma bilang sama dia, kamu tahu, setelah pengalaman ini, kamu tidak akan pernah meragukan bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Amin. 我对他说：“经过这个经历，你从来不会忘记神不离开你。” Terserah orang mengatakan ini halusinasi karena terlalu sakit dan segala macam. Tapi kamu mengatakan cintanya yang nyata dengan tubuhmu. 随便别人说什么是幻想还是等等，乃是你自己感到你自己跟神有一个很亲密的关系。 Yesus hidup. 耶稣活了， Sampai hari ini saudara-saudara. 这到如今， Maka tetap banyak gereja di seluruh penjuru dunia ini yang percaya Yesus hidup dan bangkit. Amin. 在世界各地各处都相信耶稣复活了，并且也相信耶稣的复活。 Saudara-saudara, selain itu yang kedua kita perlu merasakan kemenangan yang nyata sebagai orang percaya. 除了这一切，我们相信的人，我们要很清楚的知道得胜了。 Orang yang sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan pasti ada banyak kemenangan di dalam hidupnya. 可是遇见了上帝，遇见了主，我们一定有很多很多得胜的日子。 Kemenangan yang menghidupkan jiwamu yang berbeda ketika engkau belum mengenal Yesus yang bangkit, saudara-saudara. 带来改变我们的生命，就是当我们还没有见到上帝了以后，当我们知道了耶稣是活的、复活的，我们的生命大大的改变了。 Kemenangan dari kebencian yang kita simpan bertahun-tahun, tidak ada orang pun yang tahu. 多年来的仇恨，埋在我们的心里面，别人都不知道的。 Tapi begitu kita mengenal kasih-Nya yang begitu dalam, saudara-saudara. 当我们知道了上帝的爱是何等的长阔高深的时候， Engkau bisa mendatangi orang yang kau benci atau misalkan itu keluargamu sendiri dan kau mendekap dan hatimu tidak pernah lagi bisa membenci. 你会来到那个你仇恨的人的面前。 Kemenangan yang nyata yang membuat kita bisa merayakan Paskah dengan penuh harapan dan kemenangan. 很清楚的得胜，好像我们每一个人可以一同来庆祝主耶稣的复活。 Saya percaya banyak kemenangan yang sudah dialami jemaat yang mungkin tapi tertutup karena penderitaan kita yang terlalu berat. 我相信大家都已经经历过这个得胜的日子，但是多少时候很多不好的事情，把这一些都遮盖住了。 Tapi setelah kemenangan itu dialami, Anda tidak bisa tidak bersaksi. 但是你经历到这个得胜以后，你不可能不开口做见证， Anda tidak perlu disuruh bersaksi. 不用去叫你做见证。 Saya dulu diceritain ada kari Medan enak yang namanya tabona di Medan. 我以前知道有个咖喱饭卡波纳， Bihun kari tabona. Saudara. 米粉咖喱塔波纳， Saya dicoba ya. 要试试吗？ Sebelumnya saya tidak mengerti kayak apa itu. Saya nggak suka bihun, saya nggak suka kari. 但是我不知道那是什么，我不喜欢吃米粉，我也不喜欢吃咖喱咖喱。 Waktu habis khotbah diajak ke sana, saya coba saya biasa aja, tidak terlalu bersemangat.
机会完毕，要我吃那个东西，我不太起劲，因为我本来不太喜欢吃那种东西。 Saya kalau di Medan saya pecinta kue tiaw ateng dan babi asan. 我很喜欢吃麦当的babi 什么粿条，都是很好吃。 Ya. Pertama kali saya makan, 头一次我吃， enak saudara. 哇，好吃。 Saudara tahu setiap ada orang ke Medan, lu harus makan tuh babi asan, tabona, apa sagoli dan segala macamnya. 每一次到别人，大家说你要吃 babi asap， 你要吃大波纳，你要吃这些很出名的。 Enggak usah disuruh. Pak, nanti kalau ke Jakarta bilang saksikan babi asan, sagoli atau tabona. 不用叫你到这个盐城去在那边来宣传那边什么什么好吃。 Saya tidak di endorse saudara-saudara. 我不用去在那边分享。 Tapi ketika dialami nyata iman itu sama, tidak perlu diminta bersaksi. 当我经历到如此以后，不用告诉你，你自然而然的可以告诉别人。 Tubuh ini akan menjadi embodied testimony. Tubuh ini akan menjadi kesaksian yang menubuh. 你的身体会成为一个活祭，可以很好的成为一个见证的器具。 Kemenangan ketika saya percaya Yesus yang mati dan bangkit buat saya adalah ketika saya membenci orang tua saya. Saya bisa datang dan mendekap mereka dengan cinta dan meminta ampun. 在我们得胜的日子里面，当初我不喜欢我的父母亲，但是得了这个复活得胜的能力以后，我会来到他们面前，请他原谅，请他饶恕我。 Dan Tuhan perjumpakan saya dengan banyak orang-orang yang membenci orang tuanya. Sehingga saya tahu dan mengatakan kepada mereka, kebencianmu bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sangat cinta. Karena hanya orang yang paling kau cintailah yang bisa menyakitimu begitu dalam. 神恩待我，可以见到很多不喜欢父母亲的人，来见他们，告诉他们，我对他们说，不是你不喜欢你的父母亲，而是你不知道你的母亲是应该被你所疼爱的。 Sehingga apa yang saya alami kemenangan itu bisa mereka lihat dan mereka juga bisa mendatangi orang tuanya dan meminta ampun dan memeluk dengan cinta Tuhan. 我经历了得胜的日子，我告诉了这一些人，所以他们也可以来到他们的父母亲，来原谅他们的父亲，来爱他们的父母亲。 Kemenangan kasih Kristus yang mati dan bangkit. 基督耶稣死了，他复活了，那个大能，那个胜利。 akan menjadi sebuah kesaksian yang menubuh. 可以成为我们可以发展、进展很有用的见证。 Mari kita tundukkan kepala kita. 请大家低头。